بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera dan bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami ingin membawakan satu lagi topik menarik iaitu geografi Sulu. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini dalam sejarah bangsa kita. Sulu adalah sebuah pulau yang bentuknya tidak teratur. Dan di antara pulau-pulau Nusantara adalah saiznya yang bersebelahan dengan Basilan. Diameter terpanjangnya membentang ke timur dan barat dan lebih kurang 37 batu, manakala panjang puratanya tidak melebihi 32 batu. Lebar terbesarnya ialah 14 batu dan lebar puratanya kira-kira 10 batu. Struktur utama pulau itu adalah gunung berapi, tetapi ia dikelilingi dengan pembentukan terumbu karang, yang paling luas di teluk dan di selatan. Dua lekukan pantai utara di Joloh dan CIT dan dua lekukan sepadan pantai selatan di Membong dan Tutu, membahagikan pulau itu kepada tiga bahagian barat, tengah dan timur. Teluk Joloh agak terbuka dan menghadap ke barat laut. Ia sangat cetek berhampiran pantai dan kepalanya membentuk jalan raya Joloh. Teluk Membong adalah lekukan yang lebih dalam, tetapi ia lebih sempit dan cetek daripada Teluk Joloh. Pekan Membong terletak di kepala teluk dan kira-kira 9 batu ke selatan Joloh dalam laluan terus. Teluk CIT dan Tutu melengkungkan pulau itu sehingga meninggalkan hanya sebidang tanah, kurang daripada 4 batu lebar, menghubungkan bahagian tengah dan timur pulau itu. Penempatan CIT terletak di kepala teluk dan di sekitar sebuah tasik kecil dengan nama yang sama. Pinggir Teluk Tutu berpaya dan dilitupi pokok bakau. Teluk ini sangat cetek dengan jarak yang agak jauh dari pantai. Tutu ialah penempatan utama berhampiran kepada teluk. Tulang belakang pulau ini adalah banjaran gunung yang membentang ke timur dan barat dan terletak lebih dekat ke pantai utara. Titik tertinggi ialah Gunung Tumantangis, di hujung barat banjaran. Gunung ini mencapai ketinggian 853 meter dari aras laut dan turun dengan sangat pantas ke pantai barat berhampiran Timahu. Sebuah taji gunung berakhir di Poin Pugut di hujung barat laut pulau itu. Ke arah timur, Rabong menurun ke tingkat yang lebih rendah di Bot Datu, Bot Ajat, dan Bot Pula, yang terletak di sebelah selatan Joloh. Ia naik semula di Gunung Dahu hingga ketinggian 716 meter. Gunung Dahu adalah mercu tanda yang menonjol dan membentuk landskap yang paling indah di latar belakang Joloh. Ia adalah gunung berapi pupus, yang curam dan berbentuk kon, serupa dengan, tetapi bentuknya lebih kecil dan lebih teratur daripada Gunung Tumantangis. Di timur Gunung Dahu terdapat satu lagi jurang yang terletak di Tambang Pas. Di luar ini, julat naik semula di Gunung Tambang dan terus tanpa gangguan ke Gunung Sinumaen, di hujung Lati yang melampau, dan Gunung Baksyak. Selepas Gunung Baksyak banjaran menurun secara beransur-ansur ke arah Su dan CIT. Cerun utara Gunung Tumantangis dan Gunung Dahu, dan puncak Bot Datu dilitupi dengan hutan besar, manakala puncak dan cerun bawah Bot Ajat dan Bot Pula sebahagiannya ditanam dan sebahagiannya ditutup dengan rumput tinggi. Dari pantai Teluk Joloh tanah itu naik secara beransur-ansur dan menampilkan rupa hijau yang indah. Aspek utara keseluruhan julat ini dan keindahannya diterangkan dengan sewajarnya oleh Encik Han, seperti berikut. Terdapat beberapa landskap di dunia yang mempamerkan penampilan yang lebih menarik daripada pantai Laut Sulu. Kepelbagaian bukit yang mempesonakan mempamerkan pemandangan yang sukar ditandingi. Dan pastinya tidak pernah ditandingi oleh pensil artis. Beberapa dengan hutan megah yang melambai-lambai. Kepada mereka yang tinggi ke puncak,
Yang lain dengan padang rumput yang kaya dan menghijau, dengan tompok-tompok di sana sini dibakar untuk penanaman, yang membentuk kontras, yang sesuai dengan niat berenamel. Yang lain, sekali lagi, mempamerkan penanaman ke puncak gunung, berkotak-kotak dengan semak-semak yang memberikan keanekaragaman yang penuh rasa syukur kepada mata dalam satu perkataan. Ia hanya memerlukan hiasan seni dan kehidupan bertamadun untuk membentuk syurga daratan. Di selatan Bakshak terletak gunung berapi kecil yang telah pupus, yang dipanggil Panamau atau Pandakan. Yang kawahnya kini menjadi tasik. Di sebelah timur Sihit terdapat pergunungan Liuke Urut, Upao, dan Tayungan. Daripada ini julat memanjang ke Bot Tandu di hujung timur pulau itu. Tanah tinggi berhampiran pantai selatan pulau itu terbahagi kepada 3 wilayah berasingan. Yang pertama dan paling barat terletak di barat Membong dan membentuk dataran tinggi utama Parang. Titik tertinggi di kawasan ini ialah Gunung Tukey, timur Bandar Parang, dan Gunung Mabingkang, timur Tukey. Di sebelah timur Membong timbul Gunung Talipau dan Gunung Kumaputkut, yang membentuk wilayah tengah dan kedua. Wilayah ketiga ialah bahagian selatan negara Luo. Titik tertingginya ialah Gunung Bulag, di utara Tandu Panuan. Di antara Gunung Tukey dan Gunung Tumangtangis terletak Bot Gapang. Pertengahan antara Gunung Talipau dan Bot Datu ialah Gunung Kumurei, dalam kejiranan Langhap. Sungai terbesar di pulau itu ialah Tubek Palak dan Binaan. Yang pertama umumnya dikenali sebagai Sungai Membong. Ia melalui penempatan Membong dan bermuara ke kepala teluk dengan nama yang sama. Ia mengalirkan lereng selatan Gunung Tumangtangis, Hula, Dahu dan Kumurei. Aliran Binaan mengalirkan lereng selatan Gunung Sinumaan dan lereng utara Gunung Talipau dan Kumaputkut serta bermuara ke Teluk Tutu. Bermula di Joloh dan ke barat di sepanjang pantai utara. Kami melalui tempat menarik berikut. Yang pertama ialah Point Belam, sempadan barat Teluk Joloh. Di kepada teluk kecil yang mengikutinya terletak penempatan Matanda, di mana rumah blok Sepanyol menandakan batas barat garisan Kubu Joloh. Seterusnya ialah Point Mangalis dan Pantai Surut Buansa, ibu kota lama Sulu. Di sini dan di teluk seterusnya, di Manimbir dan Kansaya, bot samal berkumpul dalam cuaca yang baik untuk memancing. Di belakang penempatan ini tanah naik dengan cepat ke Gunung Tumangtangis. Hutan jati berukuran besar terletak di antara Tumangtangis dan Joloh. Di luar tembok Joloh dan di sebelah timur terletak penempatan Busbos, di mana penjenayah sebelum ini ditetak mati selepas diikat pada pokok. Satu batu di belakang adalah Mubu, di mana kediaman lama Sultan Harun terselah. Mata air yang banyak mengeluarkan air tawar di tempat ini di satu titik berhampiran tanda air tinggi. Satu batu jauh ke timur, kami sampai ke Tandu, titik atau Tanjung, tempat tinggal Datu Kalbi. Titik ini secara amnya dikenali sebagai Tandu Dayang Aipil dan menandakan had timur Teluk Joloh. Bukit terpencil patikul naik serta-merta di belakang Tandu. Pertempatan patikul terletak lebih jauh di pantai. Di sini tinggal Datu Julkarnain, Alexander the Great, abang kepada Datu Kalbi. Kawasan indah yang terletak di antara patikul dan pergunungan tambang dan Sinumaan dipanggil Lati. Buhanginan terletak di tengah-tengah antara patikul dan higasan. Di tempat terakhir atau Tandu manuk-manuk garis pantai surut ke arah selatan. Bertentangan dengan titik ini terletak Pulau Bakungan. Seterusnya datang penempatan Taglibi yang lebih besar, di atasnya menjulang Gunung Taung, kemudian Bubun, berhampiran satu titik yang menandakan pintu masuk barat ke Teluk CIT. Pertengahan antara Bubun dan kepada Teluk ialah Su, yang boleh dikatakan menandakan garis sempadan antara Lati dan Luo.
CIT ialah sebuah penempatan kecil berhampiran kepada teluk. Di seberang CIT garis pantai membelok ke utara sehingga sampai ke Kansipat. Kira-kira 2 batu lebih jauh, terumbu separuh bulatan di luar pantai menjadikan pelabuhan kecil Bual yang sangat baik dan dilindungi dengan baik. Mata air yang besar dengan air tawar yang tulen menambahkan lagi satu lagi kelebihan semula jadi di tempat ini, yang menjadikannya menonjol pada zaman dahulu. Pintu masuk ke pelabuhan adalah sangat cetek dan hanya membenarkan bot layar dengan draft ringan. Saluran itu terletak berhampiran dengan pantai di sebelah barat. Bertentangan dengan Pulau Tulayan terletak Tandu Batu dan agak jauh ke pedalaman Kuta Makis. Limawa terletak kira-kira 3 batu lebih jauh berhampiran satu titik bertentangan dengan Pulau Beli Kuting. Di belakang pulau ini dan di kepala Teluk Cetik, terletak Patutul, penempatan utama tandu. Timur bot tandu ialah Tandu Pansan, titik paling timur pulau itu. Pantai timur terdedah kepada ribut dan kelihatan berbatu dan tandus, walaupun bukit di belakangnya ditanam dengan baik. Titik pertama di pantai selatan ialah Tandu Panuan, di belakangnya terletak penempatan Sukuban. Ini menandakan hujung selatan garis sempadan antara Tandu dan Luo. Negara di belakang Kuta Sihi dan Pitugu kelihatan kaya dan bercucuk tanam. Bukit-bukit turun ke pantai. Berhampiran titik di had timur Teluk Tutu terletak Kambing. Negara jiran kaya dan makmur. Ia ditadbir oleh Maharaja Bairula, salah seorang ketua yang paling bijak dan terbaik di Sulu. West of Kambing Lai Pandang-Pandang, Ti Bumano, N Tutu. Pantai adalah paya bakau yang berterusan, manakala negara di belakang adalah kira-kira tanah terkaya dan terbaik diusahakan di seluruh pulau. Bahagian barat Teluk Tutu mempunyai beberapa tempat penting. Negara di belakang adalah indah dan berbukit, tetapi tidak begitu ramai penduduknya, seperti bahagian lain di pulau itu. Lubo, Kabungkol, dan Lumapit adalah penempatan utama. Di seberang titik Buhangin Putih, garis pantai membengkok semula ke utara dan Teluk Membong. Bermula di sini paya bakau adalah luas dan memanjangkan jarak yang baik ke pedalaman. Sebahagian besar Membong dibina di atas cerucuk di atas air. Ia dikelilingi oleh paya di semua sisi. Selepas air pasang surut, bau yang kuat timbul dari dasar berlumpur ke tahap yang luar biasa sehingga menyebabkan suasana tempat itu sangat tidak menyenangkan. Dan sering tidak dapat ditanggung oleh orang yang tidak dikenali. Pusat bandar adalah dataran kecil yang terbuka dengan tanah tebus guna yang dipenuhi dengan batu karang. Di sekeliling dataran ini dibina rumah-rumah Sultan Jamalul Alam dan menteri-menteri negaranya. Sultan sekarang tinggal di atas bukit kira-kira setengah batu ke pedalaman dari bandar. Dataran itu mungkin merupakan tapak kubu Membong yang telah dimusnahkan oleh Jeneral Arolas pada tahun 1887. Beberapa pedagang Cina tinggal di bandar itu dan mengekspor rami, mutiara, cengkera mutiara, dan lain-lain melalui Jolo. Penduduk bandar dan pinggir bandar terdekatnya berbeza-beza, tetapi secara amnya dianggarkan 1,000. Di seberang Membong pantai membengkok tajam ke selatan. Di sekitar kawasan Membong terletak Bualu. Satu batu ke barat tempat ini bermula daerah Parang. Selepas Lipit dan Lapa datang Kabalian, batas barat Teluk Membong. Garis pantai kemudiannya mengambil arah yang lebih barat. Melewati Dandulit dan Lakasan, kami sampai ke Tandu Put, di mana pantai barat, pulau itu bermula. Wilayah selatan Parang ini berpenduduk ramai dan sangat cantik dan produktif. Kawasan penanaman dilihat di tepi pergunungan, di mana-mana dan mereka sampai ke puncak Gunung Tukey. Pekan Parang adalah salah satu penempatan terbesar di pulau itu dan mempunyai, pada masa ini, dianggarkan penduduk seramai 1,000 orang.
Ia terletak di kepada teluk terbuka kecil yang menghadap ke barat daya dan menawarkan pemandangan tapul dan lugus yang indah serta lembaran air yang mencelah. Ia adalah ibu kota daerah dan mempunyai salah satu pasar terbaik di Nusantara untuk ikan, cengkirang dan mutiara. Air minuman di kawasan kejiranan ini adalah payau. Sebuah pulau kecil terletak di luar pantai berhampiran tandu bunga. Di seberang titik ini garis pantai membelok ke utara Kebuisan, yang merupakan salah satu penempatan paling makmur di daerah ini. Di seberang Alupangku, pantai condong sedikit ke timur dan berjalan ke Silankan dan Timahu. Kebun kelapa yang luas dan ladang yang ditanam dengan baik serta pelbagai jenis pokok buah-buahan banyak terdapat di sepanjang pantai dari Parang ke Timahu. Daerah-daerah di pulau itu sangat sesuai dengan pembahagian semula jadinya. Walau bagaimanapun, sebab politik telah mengubah suai sempadan, semula jadi dan meningkatkan daerah kepada 6 mengikut pembahagian. Daerah ini ialah Parang, Pansol, Lati, Giten, Luok dan Tandu. Daerah pertama di sebelah barat ialah Parang. Garisan yang menghubungkan sempadan barat Bualu di pantai selatan, dengan titik ke timur sedikit dari puncak Gunung Tumantangis, dan diunjurkan ke laut di utara, membatasi daerah ini di timur dan mengukir dari bahagian semula jadi barat daerah daripada Pansol. Sempadan timur Pansol ialah garisan yang berjalan dari titik 2 atau 3 batu ke timur membong ke Gunung Pula dan Busbos. Alasan utama untuk memisahkan Pansol dari Parang adalah untuk menyimpan Sultan. Kawalan langsung ke atas Joloh dan Membong. Daerah ini mempunyai lebih ramai warga asing yang tinggal di dalamnya berbanding yang lain. Garisan yang menghubungkan Su dan Lubuk menandakan had timur kedua-dua Lati dan Giten, daerah ketiga dan keempat. Garis aliran air yang bergabung dengan puncak Gunung Dahu, Tambang, dan Sinumaan dan jatuh di sebelah timur ke sekitar Su, membelah Lati di utara dari Giten di selatan. Untuk semua tujuan praktikal, daerah Lati boleh dikatakan terletak di antara Joloh dan Su, dan daerah Giten atau Talipauh di antara Membong dan Tutu. Tanah yang menghubungkan CIT dan Tutu adalah rendah. Tradisi Sulu mengatakan bahawa apabila orang Samal tiba di pulau itu leher tanah ini tenggelam dan pulau itu dibahagikan dengan saluran air. Gunung berapi Pandakan yang telah pupus, biasanya disebut sebagai Tasik Kawah, yang terletak di sekitar ini, mungkin berasal dari lewat dan mungkin merupakan sumber endapan geologi yang membantu mengisi saluran. Rekod Sepanyol bercakap tentang letusan gunung berapi di sekitar Joloh selewat-lewatnya pada tahun 1840, dan kemungkinan besar tindakan gunung berapi lain berlaku sebelum tarikh tersebut dan selepas ketibaan Samals pada abad ke-14. Garisan yang menghubungkan Limawa di utara dan Sukuban atau Tandu Panuan di selatan. Memisahkan Luok dari Tandu, sekaligus membentuk daerah kelima dan keenam masing-masing. Garisan yang menghubungkan Gunung Tayungan dan Bot Tandu membahagikan Luok dan Tandu kepada bahagian utara dan selatan. Dalam kedua-dua kes, bahagian selatan lebih subur dan ditanam dengan lebih baik dan mungkin lebih padat penduduk daripada utara. Sulus kebanyakannya adalah petani. Sebahagian besar penduduknya adalah petani. Dan sebahagian besar kawasan pedalaman pulau itu sedang diusahakan. Mereka menternak sejumlah besar lembu, karabau, dan kuda, yang mereka gunakan untuk membaja tanah dan mengangkut hasil-hasilnya. Laluan melintasi pulau ke semua arah dan kawasan pedalaman berada dalam perhubungan yang mudah dengan laut. Buah-buahan adalah baik dan banyak. Hutan kaya dengan hasil hutan dan kayu. Sebilangan kopra dan hem dinaikkan. Dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Rujinya ialah ubi kayu, beras, dan jagung. Tebu diternak dalam kuantiti yang sedikit. Ubi dan taruh agak banyak. Sesetengah kopi dihasilkan, tetapi penyakit memusnahkan kebanyakan ladang.
Sesetengah tembakau dan sayur-sayuran diternak untuk kegunaan rumah sahaja. Joloh adalah salah satu pasar ikan terbaik di Kepulauan Filipina. Varieti ikan di perairan Sulu tidak terkira banyaknya dan berkualiti. Pulau Sulu mengatasi Mindanao dalam kualiti dan jumlah buahnya yang berkadar. Terdapat banyak buah manggis, durian, nangkas, buah nangka, lanones, marangs, buah, mangga daripada beberapa jenis, mampalam, baunu dan wani, oren, apple custard, nanas, pisang, dan lain-lain. Dalam luas dan mutu budidaya daerah Luok menempati urutan pertama, Parang kedua, dan Lati ketiga. Air tawar yang baik banyak terdapat di mana-mana kecuali di pantai barat. Pengairan yang banyak boleh dilakukan di banyak kawasan.